Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. Daripada ayat yang ke-10, 11 dan ke-12 adalah merupakan ringkasan dan khulasah daripada kisah Ashabul Kahfi. Yang pertama iaitu ayat yang ke-10. Rumusannya, Ashabul Kahfi ini adalah beberapa orang pemuda yang mencari perlindungan, menjaga iman mereka di dalam gua. Kemudian mereka berdoa kepada Allah untuk memberi rahmat atas apa yang mereka cari, iaitu menyelamatkan agama. Lalu doa mereka telah diterima, dan doa mereka telah diterima dalam bentuk Allah Ta'ala menyelamatkan mereka dengan menidurkan mereka di dalam gua bertahun-tahun lamanya. Kemudian mereka dibangunkan semula supaya zahir siapakah yang lebih benar dalam kiraan tempoh berdiamnya mereka di dalam gua tersebut. Jadi ayat yang ke-10, 11 dan 12 boleh kita katakan sebagai rumusan dan kesimpulan daripada kisah Ashabul Kahfi. Setelah didatangkan rumusan dan kesimpulan, maka didatangkan kisah mereka secara terperinci. Berkaitan dengan kisah Ashabul Kahfi, satu perkara yang sebenarnya menjadi manhaj ataupun menjadi cara di dalam Al-Quran, iaitu hanya akan diceritakan apakah perkara ataupun poin-poin yang penting dalam kisah mereka. Okey. Kita tengok di sini segala perincian yang ada dalam kisah Ashabul Kahfi ini. Segala perincian ada dua bahagian. Yang pertama, wujuh qissaki ru'ur asal maksud.
roh dan asal maksud bagi kisah ini. Jadi semasa kita membicarakan tafsir kepada kisah Ashabul Kahfi, perlu mengetahui dahulu apakah roh dan asal maksud daripada kisah ini. Roh dan asal maksud daripada kisah ini adalah apa? Jisse Yahudi ke soal ka jawab bi hujatah. Yang pertama, dia merupakan jawapan bagi soalan yang diajukan oleh orang Yahudi. Dia merupakan jawapan bagi soalan yang diajukan oleh orang Yahudi. Itu yang pertama. Or musalmanu ke liye hidayat wa nasaih bih. Dan dia juga adalah merupakan hidayat dan nasihat kepada orang-orang Islam. Itu bahagian yang pertama. Dan bahagian yang kedua, जिसका ताल्लुक उस किस्सा की सिर्फ तारीखी और जोग्राफिया हैसियत से है, बयानी मकसद में उसका कोई खास दखल नहीं. Yang kedua, bila berkaitan dengan Ashabul Kahfi ini, dia ada, oleh kerana dia cerita sejarah, maka kadang-kadang diberi tumpuan kepada pertama daripada segi geografi dia, yang kedua daripada segi tarikh dan waktu dia. Geografi maksudnya di manakah lokasi ini berlaku, di manakah ataupun apakah lokasi yang peristiwa ini berlaku. Itu dari segi geografi. Yang kedua, bila berlaku. Sebenarnya di mana dan bila ni, dia tidak ada kaitan dengan maksud daripada kisah ni. Bukti perkara itu tak ada kaitan dan tidaklah menjadi maksud asal. Perincian itu tidak ada dalam Quran. Ditinggalkan, diabaikan. Tidak disebutkan nama pemuda itu, tidak disebutkan nama negeri dia, tidak disebutkan bila peristiwa itu berlaku, kerana daripada segi ibrah dan juga petunjuk, maka ia tidak diperlukan. Ia tidak apa? Ia tidak diperlukan. Maka bila kita mentafsirkan Al-Quran, perlu lebih memberi tumpuan kepada maksud daripada Al-Quran itu sendiri, sebab maksud daripada Al-Quran ialah hidayat dan juga nasihat. Contohnya yang berkaitan dengan geografi tadi, ataupun daripada segi sejarah masa dia, persoalan tentang bilakah peristiwa ini berlaku, di bandar mana ia berlaku, dan siapa nama raja yang mereka hidup pada zaman itu dan mereka melarikan diri untuk selamatkan agama. Siapa dia raja itu, dan raja itu beragama apa. और उसने उन लोगों के साथ किया मुआमला किया जिससे ये भागना और गार में छुपाने पर मजबूर हो गए. Dan apa yang raja itu telah buat pada mereka sehingga mereka menyelamatkan diri, dan berapa bilangan Ashabul Kahfi, dan berapa lama masanya mereka telah tidur di sana, dan adakah Ashabul Kahfi ini masih hidup sampai hari ini. Ini semua persoalan-persoalan yang memang ada dibincangkan dalam kitab tafsir, memang ada, tetapi dia bukanlah induk, dan dia bukanlah poin yang penting ketika Al-Quran menyampaikan kisah ini. Yang penting, yang di dalamnya ada hidayah, di dalamnya ada nasihat, semua perkara yang ada dalam Quran, maka itu yang utama. Jadi semasa orang menceritakan kisah-kisah dalam Al-Quran, jangan terjebak kepada nombor, jangan terjebak kepada nama. Begitu lama membahaskan nama sehingga larikan maksud hidayat itu sendiri
daripada Al-Quran. Quran Karim ni apa ni hakimah ni hakimanah usul और usul khas के तहत सारे कुरान में एक किस्सा यूसुफ अलैहिस्सलाम के सिवा किसी किस्सा को पूरी तफसीर और तरतीब से बयान नहीं किया. Kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, dan kalau kita perhatikan kebijaksanaan gaya penyampaian kisah dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran tidak ada mana-mana kisah yang diceritakan secara terperinci daripada segi susunannya, daripada segi data-datanya. Tidak ada melainkan surah Yusuf, kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam maka ada dicerita terperinci. Selain daripada itu tidak ada. Ju'am tarikhi kitabu ka tariqi. Sebab itu ulama mengingatkan kita, Quran ni bukan buku sejarah, dan Quran ini bukan buku sains. Jadi jangan terangkan Quran ni seperti dia buku sains. Kenapa selalu diingatkan begitu? Kerana orang yang tak faham maksud Al-Quran, maka dia tidak akan menyampaikan isi ayat Al-Quran itu sampai kepada maksud. Contohnya, bila dia bicara tentang sains, dia akan hanya memberi tumpuan kepada isi sains tersebut, yang bukan bawa kekaguman manusia kepada Allah, tapi bawa kekaguman manusia kepada sains. Itu bukan maksud Al-Quran. Jadi begitulah juga Quran ini bukanlah buku sejarah. Jadi kalau buku sejarah, memang kita ambil berat soal nama, kita ambil berat soal nombor, peristiwa. Tetapi oleh kerana Al-Quran ini bukan buku sejarah, maka perkara-perkara tersebut kita tidak akan dapati. Bila kita faham fakta ini, maka orang ini dia tidak akan pertikaikan benda yang bukan sepatutnya dipertikaikan. Contohnya, dia nak pertikaikan, kenapa tak sebut nama? Kenapa tak sebut sejarah? Dia samalah macam orang pertikaikan kenapa dalam buku masak-masak tidak ada cerita tentang sains. Ini buku masak-masak. Jadi kalau dalam buku masak-masak tak ada cerita tentang sains, okeylah. Orang yang mengkritik itu yang jadi salah, bukan buku masak-masak tu jadi salah. Begitulah juga kalau kita faham daripada awal lagi Quran dah sebut hudan lil muttaqin. Maksud daripada Al-Quran ini adalah hidayah dan petunjuk kepada orang yang bertakwa, maka segala isinya memaksudkan dan mensasarkan hidayah kepada manusia. Balki har kisah. Jadi cara Al-Quran menyampaikan kisah bagaimana? Har qissah ke sirf wo ajza mawqi' bi mawqi' bayan firmaihi jinsi insani hidayah wa ta'limat ka ta'alluqta. Bahkan setiap kisah dalam Al-Quran, part-part ataupun bahagian-bahagian yang diceritakan hanya bahagian-bahagian yang di dalamnya ada hidayat, ada panduan, ada pimpinan untuk manusia. Ada pimpinan untuk manusia. Kalau begitu, mengapakah dalam surah Yusuf, mungkin akan bangkit soalan pula, mengapakah dalam surah Yusuf dicerita agak terperinci? Maka di sana dalam surah Yusuf telah diterangkan kenapa dalam banyak-banyak kisah dalam Al-Quran, cerita ataupun kisah tentang Nabi Yusuf ni agak berbeza sedikit dia punya jalannya, metodnya berbanding kisah-kisah yang lain. Kemudian kisah Ashabi Kahfi maybe yahi tariqah ikhtiyar kiya gaya. Beginilah juga caranya kisah Ashabul Kahfi. Begini juga. Maksudnya apa? Hanya diceritakan juzuk-juzuk, part-part, bahagian-bahagian yang mana di dalamnya ada ta'limat, ada hidayat untuk insan. Quran Karim, Quran में उसके सिर्फ वो अज्जा बयान किए गए जो मकसद असली से मुतालिक थे, बाकी अज्जा जो खालिस तारीखी या जोग्राफिया थे उनका कोई जिक्र नहीं फरमाया. Jadi bahagian-bahagian yang mana berkaitan dengan sejarah,
bahagian-bahagian berkaitan dengan geografi, lokasi, maka langsung tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Ashab kahfi ki ta'dad और सोने के ज़माने के मुद्दत के सवालात के ज़िक्र तो फरमाया और जवाब की तरफ इशारा भी फरमाया, मगर साथ ही ये भी हिदायत कर दी कि ऐसे मसाइल में ज़्यादा गौर व फिक्र और बहस कर मुनासिब नहीं, उनके हवाला बखुदा ताला करना चाहिए. Mungkin akan ada yang berkata, kalau kita perhatikan, walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'ah. Qulillahu a'lamu bima labithu. Sayaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum qur rabbi bi'iddatihim. Mungkin akan ada yang bertanya, dalam Al-Quran ada juga seperti ayat yang saya bacakan tadi, ada macam sentuh tentang masa dan ada juga sentuh tentang bilangan. Allah Ta'ala ceritakan akan ada di kalangan manusia yang kata bilangan mereka sayaquluna thalathah, 3. Yang keempat rabi'uhum kalbuhum. Ada yang kata wa yaquluna khamsatun sadisuhum, bilangan mereka 5, nombor 6 itu anjing. Ada yang kata 7, yang ke-8 itu adalah anjing. Dan masalah tempoh masa yang mereka tinggal. Walaupun ada disentuh, tapi Quran bawa kita kepada nasihat dan pengajaran. Kalau kita lihat di hujung ayat yang saya bacakan tadi, dia bawa kita kepada supaya kita bincang benda yang lebih penting. Sebab di hujungnya qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ingatkan manusia bahawasanya kamu balah macam mana pun, bilangan sebenar mereka Allah yang tahu. Allah yang tahu. Walabithu fi kahfim 300 sinina wazdadu tis'a qulillah, bagi tahu mereka Allah lebih mengetahui. Maksudnya kamu tak perlulah nak istighal, nak sibukkan diri dengan bilangan dan berapa lama. Kembali kepada benda yang lebih penting, iaitu iman kepada Allah. Iman bahawasanya semua benda Allah tahu. Walaupun ada macam sentuh juga kepada nombor, tetapi ditarik kepada isu yang lebih penting. Diajak manusia untuk berfikir dan mengimani, beriktikad kepada benda yang lebih penting. Maka tersebut di sini dia kata jawab kita isyarat bi firmaya, magar sadhi bersama dengan itu bi hidayat kerdi, diberi pimpinan kepada manusia dengan mengatakan ese masa ilmi ziyada ghor wa fikr or bahas wa takar munasib naik. Masalah-masalah seperti ini berlebihan dalam fikir, memberi tumpuan dalam membahaskan, mengulang-ulang benda tak munasib. Jangan kita cerita Ashabul Kahfi sibuk dengan nombor, sibuk dengan geografi, sampai kita lupa asal maksud pengajaran yang ingin diambil daripada kisah tersebut. Yahi wajahe ki Rasulullah SAW ka fardhi mansubi ma'ani Quran ko bayan karena hi apni SAW bi kis hadis me un ajza kisah ko bayanai. Dengan sebab poin inilah Rasulullah SAW yang dibebankan, ditaklifkan dengan satu tanggungjawab. Apa tanggungjawab Rasulullah? Antaranya adalah menjelaskan Al-Quran. Litubayyina linnas, Quran sebut, supaya kamu wahai Muhammad menjelaskan Al-Quran kepada manusia. Bila kita faham mansib dan tugas Rasulullah untuk jelaskan Al-Quran, kita cuba perhatikan dalam hadis. Ketika Nabi bertanggungjawab menjelaskan kisah Ashabul Kahfi, adakah ada dinyatakan juzuk-juzuk, perincian terperinci berkaitan kisah ni? Tak ada. Menunjukkan bahawasanya dalam tanggungjawab menjelaskan Ashabul Kahfi itu bukan poin dia. Kalau itu memang tanggungjawab penjelasan dia, maka sudah tentu ada penjelasannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga akabir sahabat wa tabi'in ni usi Qur'ani uslub ki bina par ese muallim dhabita kar ye qarar diya ke. Dan justru
para sahabat dan para tabi'in yang ulung berdasarkan uslub Al-Quran ini, maka mereka telah bermuamalat dan telah memutuskan seperti berikut, seperti mana yang diriwayatkan, abhimu ma abhamahullah. Itu dia punya kaedah dia. Kamu tak perlu nak perincikan benda yang Allah tak perincikan. Kaburkanlah perkara yang Allah kaburkan. Maksudnya, oleh kerana tak ada diperincikan tentang nama, so tak perlu nak bagi tumpuan sangat. Bukan maknanya benda tu sia-sia. Dia berfaedah dari segi ilmu tu tetap ada, tetapi itu bukan maksud sebenar daripada pengkisahan dalam kisah Ashabul Kahfi. Kemudian diteruskan bahawasanya akabir sahaba wa tabi'in ke tarzi' amal ka muqtada yeta ke tafsir में भी उन अज्जा किस्सा को नजर अंदाज कर दिया जाए जिनको कुरान और हदीस ने नजर अंदाज किया, लेकिन ये ज़माना वो है जिसमें तारीख़ और जोग्राफी इंकिशाफी को सबसे बड़ा इकमाल समझा लिया गया और मुतअखिरीन उलमाए तफसीर ने उसले कम व पेश उन अज्जा को भी बयान फरमा दिया। इसलिए ज़ेर नज़र तफसीर में क़िस्सा के वो अज्जा जो खुद कुरान में मज़कूर हैं उनका बयान तो आयत कुरान की तफसीर के तहत आ जाएगा। बाकी तारीख़ और जरफ़ी अज्जा क़िस्सा को यहाँ बेक़दरत बयान किया जाता और बयान करने के बाद भी आखिरी नतीजा वही रहेगा कि उन मामलात में कोई क़त्ई फ़ैसला नामुमकिन है, क्योंकि इस्लामी और फिर मसीही तरीक़ों में उसके मुतालिक जो कुछ लिखा गया वो ख़ुद उस कदर मुख्तलिफ और मुतज़ाद है कि एक मुसन्निफ़ अपनी तहक़ीक़ और राय के पेश नज़र मुक़द्दिम कुरान की मदद से किसी एक चीज़ को मुतय्यन करता है तो दूसरा उसी तरह दूसरे सूरत को तरजीह देता है. Tetapi setelah kita mendengar tentang cara Al-Quran menyampaikan kisah, kita lihat para sahabat yang ulung dan juga tabi'in, cara mereka bermuamalat ketika mentafsirkan Al-Quran dengan cara ini, iaitu tidak masuk dalam perincian. Mereka hanya memberi tumpuan dalam kisah ini kepada poin-poin bahagian-bahagian daripada kisah ini yang mana diberi tumpuan oleh Al-Quran dan diberi tumpuan oleh hadis. Tetapi kalau kita perhatikan pada kitab-kitab tafsir daripada kalangan orang-orang selepas tabi'in, tafsir besar Qurtubi ke, Ibn Tabari ke, bahkan Ibn Katsir sendiri, kita dapati di dalam kitab-kitab tersebut ada sentuh tentang nama, ada sentuh tentang geografi, ada sentuh tentang pelbagai, ada sentuh. Tetapi jadi ini jawapan dia, mengapa begitu? Kalau benda tu tak penting, kenapa ulama-ulama besar pun tulis juga? Maka kata Maulana, tetapi zaman ini dia adalah zaman ini, maksudnya zaman ketika kitab itu dikarang, apatah lagi zaman kita hari ini. Zaman ini adalah zaman yang menganggap isu sejarah, figure, nombor, figura, geografi, kajian-kajian tentangnya. Jadi zaman ini adalah zaman yang menganggap perkara ataupun penemuan ataupun kajian-kajian dalam perkara-perkara tersebut adalah satu benda yang kesempurnaan. Orang anggap benda tu penting untuk kita pastikan nombor, maknanya secara exactly, secara spesifik ataupun secara takdir bila peristiwa ni berlaku, di mana lokasi dia, negeri mana, negara mana. Maka melihat kepada fenomena seperti itu, maka ulama-ulama tafsir di kalangan mutaakhirin, di kalangan yang terkemudian, mereka ada menyentuh juga part-part isu-isu tersebut di dalam kisah, di dalam kitab-kitab tafsir mereka. Maka oleh kerana itu dia punya trend dia,
dalam kitab-kitab tafsir yang sebelum ini, maka dalam kitab ini, maksudnya dalam kitab Ma'ariful Quran, perkara yang sama dilakukan. Maksudnya kita akan bincang dua perkara. Satu, kita akan bincang asal maksud daripada cerita Ashabul Kahfi. Dalam masa yang sama, mengikut kadar keperluan, akan disertakan juga perbahasan tentang perincian dari segi sejarah, lokasi, geografi dan seumpamanya. Akan ada juga. Namun ketika kita membahaskan bahagian itu, kita kena faham satu poin. Tidak ada satu fakta pun daripada fakta-fakta tadi yang boleh kita katakan dia adalah fakta yang bersifat qat'i faisalah, keputusan yang muktamad. Itu tak ada. Contohnya tarikh, bila berlaku peristiwa ni, muktamadnya yang tak ada syak lagi pada tarikh sekian, ataupun di mana berlaku ni, muktamadnya di sini, itu tidak ada. Tidak boleh sampai ke tahap itu. Jadi kalau kita bahaskan perkara tersebut, tapi tidaklah beriktikad secara qat'i begitulah sebenarnya, tidak mengapa benda itu dianggap sebagai satu bentuk sejarah yang dipelajari yang bersifat zanni sahaja. Sebab apa? Kisah Ashabul Kahfi ni bukan hanya ditulis oleh orang Islam, tapi dia juga tercatat dalam sejarah agama Kristian. Sebab mereka ni adalah orang yang mana beragama dengan agama yang sebelum ini, agama Kristian. Ditulis dalam catatan. Jadi ulama Islam pun tulis, orang Kristian pun tulis, dalam sejarah mereka pun ada. Maka di antara penulisan tersebut ada perbezaan, ada percanggahan antara penulisan ulama Islam dan penulisan orang-orang daripada agama Kristian. Jadi kalau satu orang penulis, dia kata berdasarkan bukti dan formula tertentu, dia mengatakan faktanya begini, maka di sana akan ada pula pengarang yang lain yang memberatkan tafsiran yang lain pula. Maka sebab itu perkara ini hendaklah difahami dengan baik. So kalau kita bahaskan dengan meletakkan diri kita di landasan yang betul, maka dia tidaklah menjadi isu yang terlalu besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah.
La haula wala quwwata illa billah. والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة الفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Setelah kita mendengar penjelasan tentang uslub dan tariq Al-Quran dalam penyampaian kisah, maka di sini ada beberapa perkara yang melibatkan sejarah, melibatkan geografi, dititipkan. Kerana kata Mufti Taqi, kita hidup di zaman ada golongan-golongan yang mana sangat-sangat menganggap fakta-fakta seperti ini benda yang sangat penting dan melihatnya sebagai suatu perkara yang terlalu akademik. Jadi untuk menenangkan mereka dan memuaskan mereka, kita titipkan juga fakta-faktanya daripada segi sejarah dan geografi, walaupun ia bukanlah perkara penting yang diambil berat oleh Al-Quran. Dengan kita meletakkan satu stand dan pegangan bahawasanya bagaimanapun kajian kita tidaklah sampai ke tahap qat'i, maksudnya 100% yakin terhadap fakta tersebut. Hanya yang boleh kita buat dan lakukan adalah mentarjihkan, maknanya beratnya peristiwa ni berlaku bila, beratnya peristiwa ni berlaku di mana dan seumpamanya. Perkara pertama iaitu din ki hifazat ke li gharu me pernah lene walau ki waqi'at mukhtalif syahru ur khuttami muta'addid huwe. Satu perkara, peristiwa tentang orang melarikan diri untuk jaga agama ni, melarikan diri berlindung di dalam gua, dia bukan berlaku sekali sahaja dalam sejarah. Dia berlaku berkali-kali di banyak tempat. Di banyak tempat. Muarrikhin ke ikhtilafat ki ek bari wajah ye bi hai. Punca ahli sejarah berbeza pandangan tentang menentukan Ashabul Kahfi ini. Kerana apa? Kerana din Masih alaihi salam में चूंकि रहबानियत को दिन का सबसे बड़ा काम समझ लिया गया था, तो हर खत्ते और हर मुल्क में ऐसे वाक़यात मुतअद्दिद पेश आए हैं कि कुछ लोग अल्लाह ताला की इबादत के लिए गारों में पनाह गुज़र हो गए, वहीं उम्रें गुजार दें। अब जहाँ जहाँ ऐसा कोई वाक़या पेश आया है, उस पर मुआरिख को असहाबुल kahfi का गुमान हो जाना कुछ बाई नहीं था. Dia sebab apa? Sebab apa? Antaralah sebab dalam nak menentukan Ashabul Kahfi ni yang kat mana. Sebab oleh kerana dalam agama Kristian, rahbaniyah ni adalah perkara yang difahami sebagai benda yang paling besar. Rahbaniyah ni maksudnya apa? Mengasingkan diri untuk ibadat. Asingkan diri, putuskan daripada bercampur dengan manusia. Dalam Quran sebut warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha wajhillah. Dalam agama Islam la rahbaniyata fil Islam. Tapi oleh kerana
dalam agama Kristian, rahbaniyah ini dinyatakan atau dianggap sebagai kerja yang besar. Sebab itu orang yang berlindung pergi bersuluk dalam gua ni banyak berlaku. Banyak berlaku dalam sejarah mereka. Maka oleh kerana dia banyak berlaku, berlaku daripada satu orang, berlaku daripada berbilang orang yang masuk dalam gua, maka bila ada sahaja kisah-kisah sebegini diriwayatkan, maka masing-masing ahli sejarah meneka, oh mungkin Ashabul Kahfi ini yang ini kot, ataupun yang ini dan yang ini dan seumpamanya. Itu salah satu punca mengapakah berlaku perbezaan pandangan tentang ketika menentukan. Seterusnya dibahaskan tentang antara Ashabul Kahfi dengan Ashabur Raqim. Iz awal fityatu am hasibta anna ashabal kahfi war raqim kanu min ayatina ajabah. Jadi ini perbahasan yang kedua. Ada beberapa bahasan yang kita akan baca di sini. Perbahasan yang kedua adalah, adakah Ashabul Kahfi dengan Ashabur Raqim ni orang yang sama? Maka Ashabil Kahfi wa Ashabir Raqim ek hi jamaat ke do nam hai. Ini pandangan yang muktamad, maksudnya pandangan yang kuat. Ashabul Kahfi dengan Ashabur Raqim, dia bukan kumpulan ataupun dua jemaah yang berbeza. Bahkan dia adalah dua nama yang merujuk kepada individu yang sama. Dalam Al-Quran menyebut am hasibta anna ashabal kahfi war raqim min ayatina ajabah. Kanu min ayatina ajabah. Ada juga ulama yang berpandangan tidak. Ashabul Kahfi dengan Ashabur Raqim adalah dua kumpulan yang berbeza. Agarche kisi sahih hadis में उसकी कोई तसरीह नहीं, walaupun tidak ada dalam mana-mana hadis yang sahih yang menyatakan secara jelas tentang perkara tersebut, tetapi uniknya Imam Bukhari अपनी किताब सही में असहाबिल काफी और असहाबिल रकीम दो unwan अलग-अलग दिए हैं. Kalau kita tengok dalam kitab Sahih Bukhari, cara Imam Bukhari meletakkan tajuk seolah-olah, sebab Imam Bukhari buat tajuk asing. Ada satu tajuknya Ashabul Kahfi. Ada satu tajuk yang lain Ashabur Raqim. Seolah-olah cara Imam Bukhari itu seolah-olah mengatakan bahawasanya Ashabur Raqim dengan Ashabul Kahfi ni adalah dua kumpulan yang berbeza. Dan dalam kitab Sahih Bukhari, di bawah tajuk Ashabur Raqim, Imam Bukhari bawa kisah tentang 3 orang yang masuk dalam gua, yang kemudian gua itu tertutup. Kemudian mereka bertawassul dengan amalan mereka dan Allah selamatkan mereka. Di bawah hadis tersebut, kisah tersebut, Imam Bukhari letak tajuk Ashabur Raqim. Ashabur Raqim. Seolah-olah Imam Bukhari mengatakan Ashabur Raqim ini adalah jamaah ataupun kumpulan yang beza, dia bukan yang Ashabul Kahfi. Kemudian itu seolah-olah kita tidak mengatakan Imam Bukhari memaksudkan sedemikian, tapi cara beliau seolah-olah menggambarkan perkara tersebut. Namun bila kita tengok dan rujuk dalam Fathul Bari, Hafiz Ibn Hajar ketika syarahkan perkara ini, Hafiz Ibn Hajar ni
शरह बुखारी में ये वाज़ेह किया है कि अज़रवे रिवायत हदीस उसकी कोई सरे दलील नहीं है कि अस्हाबुर रक़ीम मज़कूरा 3 शख्सों का नाम है, बस सिर्फ इतनी ही कि वक़ा गार के एक रावी हज़रत नुमान बशीर की रिवायत में बस रावियों ने ये इज़ाफ़ा नक़ल किया है कि हज़रत नुमान बशीर ने फरमाया कि मैंने रसूल सल्लम को रक़ीम का ज़िक्र करते हुए सुना। आप सल्लम गार में बंदरा जाने वाले 3 आदमी का वाक़या सुना रहे थे. Jadi tak ada mana-mana riwayat dalam hadis yang menyebutkan secara sharih Ashabur Raqim ni maksudnya 3 orang, peristiwa 3 orang tu. Kalau ada pun sekadar nak jadikan bukti, ada satu orang perawi namanya Nu'man bin Bashir, sahabat Nabi. Beliau ada sebut dalam riwayat beliau menyatakan bahawasanya beliau kata, saya telah menyebut tentang Raqim depan Rasulullah. Maka ketika saya menyebutkan tentang Raqim itu, Rasulullah memperdengarkan kepada kami kisah 3 orang pemuda yang berlindung dalam gua. Ia idhafah, tambahan perkataan Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu dalam Fathul Bari, dinakalkan tambahan ataupun ziyadah dalam riwayat ini. Imam Ibn Hajar telah nakalkan daripada kitab Bazzar dan juga Tabrani. Magar awal to us hadis ke am rawiyon ko riwayat jo सियासता और हदीस के दूसरी किताबों में मुफस्सल मौजूद है, उनमें किसी ने हज़रत नुमान बशरी का ये जुमला नकल नहीं किया. Ziyadah tadi kita kata apa? Daripada Bazzar dan juga Tabrani. Namun kalau kita perhatikan kisah ini, yang 3 orang ini yang masuk dalam gua, semua perawi-perawi dalam kutubus sittah tidak ada menyebut tambahan perkataan daripada Nu'man bin Bashir. Bukan sahaja dalam kitab sittah yang lain, bahkan dalam kitab-kitab hadis yang lain juga kosong daripada menambah ataupun tambahan jumlah tadi. Khud Bukhari ki riwayat bi us jumle se khali hai. Bahkan dalam kitab Sahih Bukhari sendiri ziyadah daripada Nu'man bin Bashir itu tidak ada. Unme kisi ne Hazrat Nu'man Bashir ka ye jumlah naqal nahi kiya. Khud बुखारी के रिवायत भी उस जुमले से खाली, फिर उस जुमले में भी उसकी तसरीह नहीं कि रसूल सल्लम ने गार में बंद होने वाले उन 3 शख्सों को असहाबुर रक़ीम फरमाया. Kalau kita pakailah riwayat yang Nu'man bin Bashir tadi, tidak ada lafaz secara jelas Rasulullah kata, yang Quran kata Ashabur Raqim tu, inilah yang dimaksudkan. Tidak juga. Tidak juga perkara itu disebutkan secara jelas. Balki alfaz ye hai, bahkan lafaznya adalah apa? Lafaznya adalah balki alfaz ye ke ab sallallahu raqim ka zikr फरमा रहे थे, इस ज़िम्ने में उन 3 शख्सों का zikr फरमाया. Yang ada pun disebut Raqim, kemudian Nabi cerita 3 orang. Tapi Raqim ni satu perkataan yang umum, sama ada ia merujuk kepada ayat Al-Quran ataupun merujuk kepada lafaz yang umum. Kemudian kita telah sebut semalam bahawasanya perkataan Raqim ni apa maksud dia dalam Quran. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim. Maka telah dinakalkan tafsiran kepada Raqim ini daripada pelbagai daripada sahabat ada, daripada tabi'in ada, daripada para mufassir ada. Wa khud uski dalil hai कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रकीम की कोई मुराद मुतयन करने के बारे में कोई riwayat hadis नहीं थे. Perbezaan riwayat itu sudah cukup menunjukkan bahawasanya tak ada dalam hadis yang Nabi menyatakan secara jelas apakah yang dimaksudkan dengan rakim tersebut. Sebab apa? Kalau memang ada tafsiran secara spesifik daripada Rasulullah, maka tak berlakulah perbezaan pandangan. Tafsiran bagi perkara rakim itu daripada sahabat, daripada tabi'in. Pir sahabah wa tabi'in,
और दूसरे मुफस्सिरीन उसके खिलाफ कोई कौल इख्तियार करे। इसलिए हाफिज इब्न हजर शार बुखारी ने असहाब kahfi व रकीम के दो अलग-अलग जबने होने से इनकार फरमाया। Oleh kerana itu, Hafiz Ibnu Hajar tak setuju dengan pandangan yang mengatakan Ashabul Kahfi dengan Ashabul Raqim adalah dua kumpulan yang berbeza. Beliau tak setuju. Beliau engkar perkara tersebut. और सही ये करार दिया कि ये दोनों एक ही जमात के नाम है। घर में बंद हो जाने वाले 3 शख्सों का जिक्र रकीम के जिक्र के साथ आ गया हो, उससे ये लाजिम नहीं आता कि यही शख्स Ashabul Raqim थे। Bahkan beliau telah menegaskan bahawasanya Ashabul Kahfi dengan Ashabul Raqim adalah dua nama yang berbeza tapi merujuk kepada orang yang sama. Adapun 3 orang yang terperangkap dalam gua, walaupun ada perkataan Raqim datang di dalam riwayat tersebut, tidak semestinya ia merujuk kepada Ashabul Raqim yang disebutkan dalam Al-Quran। हाफिज इब्न हजर ने उस जगह ये भी वाज़ेह कर दिया कि कुरान ने जो किस्सा असहाबुल kahfi का बयान किया, उसके सिया खुद ये बतला रहा है कि असहाबुल kahfi एक ही जमात है। ये वजह है कि जुमहूर मुफस्सिर और मुहद्दिसीन उन दोनों एक ही होने पर मुत्तफिक। Bahkan kalau kita baca betul-betul ayat Al-Quran, ini perkara yang dinyatakan oleh Hafiz Ibn Hajar. Kalau kita lihat siap, ataupun jalan penceritaannya pun kita dah dapat faham bahawasanya Ashabul Kahfi dengan Ashabul Raqim adalah dua nama merujuk kepada kumpulan yang sama. Sebab itu majoriti mufassirin, majoriti muhaddisin mengambil pandangan ini. Sekali lagi kita ulang ayatnya, am hasibata anna ashabal kahfi warraqim. Tengok, diatafkan. Anna ashabal kahfi warraqim. Ashabul kahfi dan raqim. Tidak disebut anna ashabal kahfi wa ashabar raqim, tak. Tetapi anna ashabal kahfi warraqim. Maka daripada siap ayat ini, daripada konteks ayat ini pun kita dah dapat nampak bahawasanya dia merupakan dua nama bagi jemaah yang sama. Itu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga, दूसरे मसाले उस जगह खुद उस किस्से के तफसीलात का है जिसके 2 हिस्सा। Ini dah dibacakan tadi, iaitu perincian. Bila kita mula memperincikan tentang kisah ini, maka ada 2 perkara perlu diasingkan. Yang pertama, asal maksud daripada kisah, iaitu merupakan maksud hidayah, nasihat pimpinan untuk umat manusia. Dan yang kedua, sebarang perincian yang agak detail, maka perkara itu hanya melibatkan sejarah, perkara itu hanya melibatkan geografi, tetapi ia bukanlah maksud asal daripada pembawaan kisah ini di dalam Al-Quran. Ada lagi perbahasan yang lain yang dibahaskan, iaitu di mana dan bila. Di mana dia ilmu sejarah, bila ilmu sejarah juga, campur lagi segi geografinya. Maka perkara-perkara itu seperti mana yang dijanjikan akan disebutkan. Dan lagi akan disebutkan juga tentang di zaman siapa, raja yang mana, dan mengapa mereka mengambil keputusan untuk berlindung dalam gua. Apa sebenarnya paksaan yang dipaksakan oleh raja terhadap mereka, dan perbahasan yang hujung, adakah Ashabul Kahfi masih lagi hidup di zaman ini. Ada juga perbahasan seperti itu. Adakah Ashabul Kahfi masih lagi hidup ataupun mereka telah meninggal dunia. Maka insya-Allah pada waktu dan masa yang ditakdirkan oleh Allah, kita akan bersama bagi membaca tafsiran ini. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.